Siapa yang angkat dulu? Saya cakap dulu. Okey. Datuk Soalan kan? Kita tes suara dulu. Sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Assalamualaikum semua. Kita tes suara ya. Boleh dengar tak? Hi, hello. Imran, suara okey Imran? Dua respon. Sudah on air ni? Yes, kita boleh. Dah on. Boleh. Suara saya clear ya? Okey. Kita start dengan video ya. Okey. Since 2012, we at KPJ Healthcare College has been working very hard, offering the courses that we offer, the new courses from the level of bachelor to masters, PhD, and also the medical specialist training program. We have successfully run the new healthcare bachelor programs, and I would like to highlight that we have successfully graduated the first batch on time, and this is a testimony of the hard work and quality teaching and training of the staff, academic staff, and also the hardworking students that we have. Studying in KPJ with practices in KPJ hospitals has got me used to great facilities and technology that shapes me to become a good physiotherapist. Nursing has been our forte since we started the nursing school back in 1991 with the diploma in nursing. In 2014, we started our Bachelor of Nursing. KPJUC has been here longer than my age, so I decided to pursue my dreams due to its good reputation and higher chance to get a job as soon as I graduated. We are proud that in 2016, we have our first graduates of Masters in Nursing, which brings our nursing school to a higher level of education school for nursing. So our nursing school at KPJ UC is now an elite group of nursing school that offer all level of nursing courses. I am proud to say that I am the product of KPJ UC that has brought me up to this level of achievement. I am serving the educations for nursing for 9 years in KPJ Healthcare University College, and I am now the principals of KPJ International College of Johor Bahru. Once I complete my diploma study, I choose KPJ UC is due to KPJ UC have a higher chances of job as I graduate. I would like to have a special mention on our Bachelor of Pharmacy. This program has been accredited by the Pharmacy Board of Malaysia in 2017. Meaning that our graduates are pharmacists that are recognized by the Pharmacy Board professionally. And what is unique about our program is that upon graduations, they will automatically be employed by KPJ hospitals to work as housemanship. I finished my foundation in science, I decided to pursue my undergrad studies in corporate communication, as this institution teaches me to always seek for knowledge. Our main groundbreaking achievement that has been
history, not only at KPJUC, but history in Malaysia, is our success in conducting the Masters of Medical Specialist program. The KPJUC has actually helped me so much, given us support and also contributing to helping us to improve and success in becoming a ENT surgeon. The reason why I joined here is to become the best radiographer and to deliver high quality in KPJ hospitals and institutions. We are happy to note that we have a new additional college that's joining the KPJ Healthcare Group. That is the Malaysian College of Hospitality and Management, or in short MCHM. This allows KPJ Education Group a wider range of courses to be offered other than healthcare, because they are focused on hospitality and management courses. Selepas 2 tahun setengah saya bekerja di Hospital KPJ Pasir Gudang, saya telah membuat keputusan sendiri. Saya membuka syarikat yang menggunakan base sebagai home physiotherapy service, di mana itu lagi mudahkan orang lain lah. Dan sekarang ni saya mempunyai physiotherapy center sendiri yang bernama Passionate Health and Welfare. When I reflect back through my career path, I never dreamed to be where I am here now today, to become the CEO of KPJ Rawang Specialist Hospital. Now, more than 20 years has gone, and I'm still with KPJ because I feel that KPJ have made my dream come true. Welcome to 23rd convocation of KPJ Healthcare University College. Ada convocation ke-23 KPJ Healthcare University College bermula. Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams. Anakmu ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan dan doa yang tidak pernah putus yang menjadi bekalan kami sepanjang di KPJUC. Pandanglah insan-insan yang berada di sekeliling anda, ibu bapa dan para pensyarah. Mereka
yang paling terburuk buat mereka. Terima kasih KPJUC. Thank you KPJUC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di pagi yang sungguh mulia ini kita dapat berjumpa ya di majlis pendaftaran untuk kemasukan intake Oktober bagi KPJ Healthcare University College, KPJ International College of Nursing and Health Sciences Penang. Dan juga tidak lupa saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua di KPJIC Johor Bahru yang telah pun mendaftar lebih awal ya dari kita. Jadi pada pagi ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya ingin memulakan dengan memperkenalkan Vice Chancellor KPJ Healthcare University College, Profesor Datuk Dr. Lokman Saim. Di sebelah Prof Datuk ialah Prof Zahir, Deputy Vice Chancellor dan juga merupakan Dekan School of Business and Management. Dan turut bersama kita pada pagi ini ialah Encik Muhammad Afiq yang mungkin ramai telah pun liaise dengan beliau ya untuk tujuan pendaftaran kita pada hari ini. Ya, jadi saya mengucapkan kepada semua hampir 280 pelajar yang telah pun menyatakan komitmen mereka untuk mendaftar di KPJ Healthcare University College. Terima kasih kepada semua yang telah memilih untuk menyambung pendidikan tinggi semua ya di KPJ UC. Jadi sebelum kita lanjut kepada briefing ataupun sesi soal jawab, mungkin saya ingin menjemput dahulu yang berbahagia Profesor Datuk untuk menyampaikan Prof Zahir dulu. Kepada Prof Zahir ya untuk menyampaikan sepatah kata. Terima kasih Encik Ibni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya nak ucapkan selamat datang pun tuan-tuan dan puan-puan semua ada di rumah kan. So saya ucapkan tahniah. Pertama kerana telah memilih bidang kesihatan dan penjagaan kesihatan. Seperti mana kita tahu bahawa bidang kesihatan sekarang ini semakin dilihat sebagai bidang yang sangat mulia. Kita bercakap tentang frontliners tentunya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan future frontliners. Yang kedua saya ucapkan tahniah kerana memilih KPJ Healthcare University College dan diterima masuk ke KPJ Healthcare University College. Ramai juga yang memohon tapi bukan semuanya dapat masuk ke KPJ UC. Jadi apa kelebihan dengan KPJ UC yang saya ucapkan tahniah tadi? Ialah pertama kita adalah universiti yang khusus dalam satu bidang iaitu penjagaan kesihatan. Dan kita walaupun kita bukan universiti yang paling besar, universiti lain yang besar-besar tu biasanya dia ada banyak bidang-bidang yang berlainan, tapi kita memilih untuk mengkhusus dalam bidang yang kita paling tahulah. Kenapa kita kata bidang kita paling tahu? Sebab KPJ UC ni, kita dalam KPJ Group, kita ada 28 hospital. Jadi pelajar-pelajar kita berpeluang bukan saja belajar di dalam kampus, tapi mereka akan pergi ke hospital-hospital untuk mendapat latihan amali. Jadi tak ada universiti lain yang saya tahu ada 28 specialist hospital. Sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Jadi sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan bertuah kerana dapat belajar dalam universiti
yang boleh buat praktikal secara langsung. Yang ketiganya ialah kita KPJ UC ni kita terletak di Bandar University. Nilai ni adalah Bandar University. Kita ada beberapa universiti lain di Nilai. Ya, kemudian selain itu kita juga ada kampus-kampus kita di Johor dan juga di Penang. Okey, di KPJ UC kita ada program-program yang saya sebut tadi, iaitu program-program yang berkaitan dengan kesihatan dan penjagaan kesihatan. Contohnya saya pun tengok dalam chat tu ya, ada yang dalam program farmasi, program nursing, health information management, psikologi. Dan semua ni adalah bidang-bidang kesihatan yang mana kalau kita tengok dari segi peluang pekerjaannya adalah lebih cerah berbanding dengan sesetengah program yang lain. Dan juga kita menyediakan pensyarah-pensyarah bukan sahaja di kalangan pensyarah yang di KPJ UC tetapi juga di hospital-hospital. Di KPJ UC pensyarah-pensyarah kita ramai yang berpengalaman. Contohnya selepas ni Profesor Datuk Vice Chancellor akan bercakap. Datuk Vice Chancellor sendiri adalah doktor pakar, adalah konsultan dalam bidang otorhinolaryngology iaitu ENT ataupun ear, nose and throat. Ya. Jadi pensyarah-pensyarah kita juga berkongsi pengalaman mereka. Pensyarah-pensyarah kita juga contohnya macam Datuk Lokman ya. Selain dia mengajar, dia juga ada surgery, ada operation dia akan buatnya setiap minggu. Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan diberi sebenarnya adalah ini adalah peluang yang terbaik lah pada saya lah. Selama ni tuan-tuan dan puan-puan mungkin belajar di sekolah ya. Kemudian sekarang ni adalah peralihan dan peralihan ni adalah peralihan yang bagus. Bukan semua orang dapat masuk ke KPJ. Jadi bila dapat masuk ke KPJ dan ini peluang yang baik, jadi sepatutnya digunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya lah. Dan kalau kita tengok sekarang ni bila saya sebut gunakan peluang dengan baik, kalau kita tengok kan masa kita di sekolah kita dapat cikgu yang sama dengan pelajar-pelajar lain, buku yang sama, nota yang sama, assignment yang sama, kemudian peperiksaan SPM pun sama. Tetapi ada yang dapat 16A, ada yang dapat 16C. Maknanya yang penting juga dan juga yang paling penting ialah kita sendirilah, pelajar-pelajar sendiri. Kalau mungkin ada pelajar yang dia tidak sedar bahawa dia mendapat peluang yang baik dan dia mungkin tidak menggunakan peluang itu dengan sebaiknya. Tetapi ada pelajar-pelajar yang tahu bahawa ini adalah peluang yang baik untuk dia dan dia mengambil peluang itu. Ya? Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang saya rasalah daripada hari yang pertama ni kan. Yang pertama ni tetapkan dalam hati keazaman untuk belajar secara bersungguh-sungguh dan juga untuk enjoy college life ya. Sebab di universiti kita bukan hanya belajar dalam classroom, bukan hanya belajar di makmal dan semasa practical training, tapi kita juga banyak belajar tentang kehidupan. Sebab ini adalah transition kita daripada sekolah terutamanya dan kepada alam universiti, kemudian kita akan masuk ke alam pekerjaan, alam dewasa. Jadi cabaran-cabaran yang kita akan hadapi itu kita pun tak tahu macam mana. Contohnya setahun yang lepas kita tak tahu pun akan ada masalah COVID contohnya. Ya. Sekarang ni kita ada masalah COVID dan kita pun tak tahu sehingga bila. Ya. Jadi cabaran kita sekarang ni berbanding dengan mungkin pelajar-pelajar yang masuk tahun lepas ya. Pelajar masuk tahun lepas hari pertama terus datang ke Nilai. Tapi macam anda semua hari pertama masih lagi di rumah. Kena buat kelas online. Mungkin bukan semua orang suka kelas online. Tetapi dan itu juga bukan pilihan KPJ UC. Kita pun kalau boleh nak tuan-tuan dan puan-puan semua anda semua datang hari ini. Tetapi keadaan tidak membenarkan. Jadi ini adalah cabaran-cabaran untuk kita juga. Jadi kita seharusnya mengambil cabaran-cabaran ini dengan sikap yang positif. Sebab bukan pelajar-pelajar KPJ UC sahaja yang belajar online, tetapi pelajar-pelajar seluruh Malaysia dan seluruh dunia sekarang ini belajar secara online. Jadi ambil dia sebagai sesuatu yang ambil dia secara positif. Ya. Jadi saya pun tak mahu bercakap panjang lagi.
sekali lagi saya ucapkan tahniah dan saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan dan saya ucapkan selamat menjadi warga baru KPJ Healthcare University College. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jadi saya seterusnya saya jemput Profesor Datuk Dr. Lokman, iaitu Vice Chancellor KPJ Healthcare University College untuk memberi kata-kata aluan. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi ini dalam pertemuan mengalukan pendaftaran para pelajar ke KPJ Healthcare University College. Saya juga seperti Prof. Zahir mengucapkan selamat mendaftar dan selamat menjadi ahli warga KPJ Healthcare University College dan warga KPJ. Sebagai pelajar baru, kami mengalu-alukan anda semua, para pelajar, mahasiswa ke KPJ Healthcare College. Saya seperti Prof. Zahir mengucapkan pertamanya terima kasih kepada semua para pelajar baru kerana memilih KPJ Healthcare University College. Saya pasti para pelajar baru semua telah Google, tengok dalam web sebagainya untuk memilih college sebagai institusi pengajian untuk melanjutkan pelajaran sama ada di peringkat diploma atau bachelor kan. Dan anda semua yang mendaftar pada pagi ini telah memilih KPJ Healthcare University College. Saya nak beri keyakinan bahawa keputusan anda semua untuk memilih KPJ Healthcare College ini adalah keputusan yang amat tepat. Sebabnya dah diterangkan oleh Prof. Zahir, kita fokus kepada healthcare dan kalau anda semua nak menjadi lulusan dalam bidang healthcare atau kesihatan dan perubatan dan penjagaan kesihatan, inilah tempatnya, iaitu belajar di KPJ Healthcare College. Saya tengok dalam senarai ini macam-macam dah sebut. Ada tak yang join kami ini? Saya daripada nursing dan fisioterapi, nak cari kawan-kawan Alhamdulillah. Mungkin saya nak sebutkan semua kumpulan-kumpulan yang disebutkan dalam your message tu ada dalam pendaftaran pada pagi ini. Saya dipahamkan ada lebih kurang 160 pelajar, termasuk juga dalam grup pagi ini ialah para pensyarah, koordinator yang turut serta meraihkan para pelajar baru KPJ Healthcare University College. So ada yang saya sebut satu program nursing, dari fakulti nursing, saya kira yang paling ramai diploma in nursing. Ada bachelor in nursing, tak berapa ramai, tapi grup yang kita lalukan juga. Dari fakulti pharmacy, bachelor in pharmacy, ada tu, dan juga diploma in pharmacy. Ada juga program diploma in pharmaceutical sciences, bachelor bachelor in pharmaceutical sciences, sorry. Dan healthcare sciences, tadi saya nampak dah cari kawan-kawan. Diploma in medical imaging, diploma in physiotherapy, ada yang dari bachelor in physiotherapy,
Bachelor in Medical Imaging. Ada tak dari Bachelor in Occupational Therapy? Oh, ada yang kata saya dari orang Kelang kan. Orang Kelang, orang Melaka pun ada. Seluruh negara ya. Dan saya juga ucapkan selamat ke KPUC daripada Sabah, dari Sarawak. Ada seorang di Brunei. Ada juga dari Brunei Darussalam. Selamat datang. Selamat join KPJ Healthcare University College. Kemudian dari Faculty Business and Management, kita ada program Diploma Health Information Management, Diploma in Healthcare Management, dan Bachelor Business Management ada ya. Dan Bachelor in Psychology. Saya fahamkan jumlah tak ramai, tapi kita teruskan dengan program Bachelor quite number Bachelor in Psychology kali ni ya. Bachelor in Psychology. So those are the list of courses yang anda semua telah pilih, dan seperti kita katakan tadi, you have chosen the right place. Kita di KPJ memang fokus kepada healthcare. Kalau anda semua tengok baju kami ni, logo dia logo KPJ. You all dah nampak semua kan logo KPJ. Ini warna putih. Sebenarnya warna yang sebenarnya ialah macam ni ya. Nampak apa fokus lah kan. Dia warna yang logo yang saya kira amat terkenal di seluruh Malaysia, dan insya-Allah nanti akan terkenal seluruh antarabangsa, iaitu logo KPJ. Dia warna merah dan ada color merah dan biru. Ada belakang. Tu belakang tu KPJ Healthcare. Ya, boleh. Jadi di belakang tu kan tekan logo. Kalau nanti masuk ke kampus, boleh ambil foto bersama dengan tulisan dan logo KPJ Healthcare University College. Dan be proud of it. Ya. Saya minta para pelajar semua berbangga dapat masuk dan menjadi warga KPJ Healthcare. Sebagai pelajar, you are part of the big picture, the big group of KPJ Healthcare. Satu jenama yang saya kira terkenal di Malaysia dalam bidang healthcare ini. Banyak hospital, ada 28 hospital. Jadi para pelajar semua, terutamanya yang buat klinikal ya, nursing, fisioterapi, medical imaging, dan occupational therapy contohnya, akan mendapat pendidikan bukan sahaja di kampus dinilai ni. Kampus nilai ni cantik, tengok gambar kan, nampak gambar background kita cantik, dan insyaAllah prasarananya mencukupi dan terbaik untuk pelajar-pelajar semua belajar. Tetapi nanti kalau di klinikal, latihan amali, latihan klinikal, semua akan ditempatkan di hospital KPJ di seluruh negara. So, tadi mana yang dari Pahang tu mungkin kita akan hantar ke hospital KPJ di Johor Bahru, yang Johor Bahru pergi ke Perlis. Itu juga satu peluang kepada para pelajar KPJ untuk berada di negeri-negeri di seluruh Malaysia yang tak pernah, daripada Sabah Sarawak tak pernah ke tempat-tempat seperti Kota Baru dan Kuantan. Ini adalah peluang untuk anda menimba ilmu dan belajar di hospital KPJ di seluruh negara. Okey. So saya tak nak bercerita panjang, tetapi saya harap mulai hari ini, walaupun para pelajar semua belum berada di kampus, tapi saya harap dapat menjiwai you have a feeling that you are now a student studying at KPJ Healthcare
University College and also KPJ College. That's important. Kena tanam semangat juga untuk mulai hari ini anda semua akan belajar, teruskan pelajaran. Bagaimana Prof Zahid kata tadi, pelajaran di University College dan college berbeza dengan belajar di sekolah. Sudah tentulah kan, sebab yang lebih beza sekarang ni ialah semua pendidikan akan bermula online. So you have to adjust. I'm sure anda semua selama MCO ni sejak bulan Mac dah familiar ya dengan webinar dan berhubung dengan rakan-rakan semua melalui internet dan online ya. So ini akan kita mulakan untuk para pelajar. Tetapi saya tahu para pelajar semua kalau boleh nak sangat datang ke Nilai ni. Kampusnya indah, kawasannya tenang ya. Sampai ada parents dan pelajar yang dah datang pun walaupun kita tangguhkan. Penangguhan ni bukan sahaja kehendak, bukan kehendak kita lah, tapi memang mematuhi ya syarat-syarat akibat daripada peningkatan jumlah kes COVID-19 di negara kita, jadi kita ikut SOP ni. Tapi insyaAllah kalau keadaan pandemik ini berubah kepada plateau, jumlah kes menurun, kita akan aturkan supaya para pelajar semua datang ke Nilai, dapat kita bersemuka, berjumpa dengan saya, Prof Zahid, dapat berjumpa dengan Cik Helmi dan merasai betul-betul kehidupan dalam kampus. Jadi buat sementara waktu ni memadailah ya, dengan menjiwai merasakan yang anda semua adalah sebahagian daripada KPJ Healthcare University College. Kita akan arrangekan lah. So be on the alert. Nanti setiap kumpulan pelajar akan ada koordinator dan makluman akan diberi melalui koordinator ya, online. Saya sendiri pun rindukan pelajar dalam kampus ni. Ya, so janganlah rasa terkilan buat masa ni tak dapat masuk ke kampus di Nilai. InsyaAllah kita akan berjumpa tidak lama lagi, dan sementara tu everything online. Dan bagaimana Prof Zahid kata, selain daripada berjumpa dengan saya nanti di kampus ya, saya juga bekerja di hospital Tawakal. Kadang-kadang saya juga ada melakukan pembedahan di Ampang Puteri, di KPJ Damansara. Ingat-ingatlah muka saya ni. Kadang-kadang student ingat saya hanya di kampus Nilai. Bila jumpa di hospital, terlepas pandang pun tak kenal lah. Saya pakai bedah telinga, hidung tekak, dan ada pelajar yang dalam bidang nursing juga akan hadir klinik saya. Bila saya ada klinik untuk melihat pasien pesakit di klinik saya, akan ada 3 atau 4 student nursing daripada KPJ, sama ada dari kampus Nilai ataupun kampus Johor Bahru, yang akan ikut sama dalam klinik saya untuk belajar macam mana pengendalian pesakit ENT di klinik untuk nursing ya. Jadi saya kira itu sahaja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada para pelajar baru KPJ Healthcare College dan College di Johor Bahru dan Penang. InsyaAllah kita akan bersemuka apabila keadaan lebih baik dan ikuti kehidupan kampus di Nilai. Dan mulai sekarang saya ulangi, anda adalah pelajar
mula belajar, jangan tunggu nanti nak masuk kampus pula je. Mula belajar dari sekarang, ikuti program-program online yang disediakan oleh fakulti-fakulti, sebab kita mesti mulai berazam untuk berjaya. Ya, dalam masa 3 tahun untuk yang diploma ataupun 4 tahun untuk yang bachelor. Mesti masuk tahun ini, keluar 3 tahun akan datang atau 4 tahun akan datang. Untuk itu para pelajar perlu rajin, tekun dan sentiasa mengikuti arahan pendidikan dan nasihat yang diberi oleh para pensyarah sama ada dari kampus ataupun para pensyarah dan supervisor di hospital. Saya doakan semua pelajar baru ini akan berjaya, ya, lulus dan mencapai cita-cita anda semua untuk menjadi healthcare related professionals di masa akan datang, sama ada dalam bidang klinikal maupun dalam bidang management in healthcare. Dan akhirnya kita jumpa nanti seperti mana dalam filem awal tadi, dalam movie awal tadi, berjumpa di convocation KPJ Healthcare University College. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk di atas ucapan tadi serta nasihat kepada para pelajar baru KPJ Healthcare University College dan KPJIC. Jadi seperti yang saya tengok ya di skrin kita ini, kalau kita boleh terus ke sesi soal jawab, jadi para pelajar bolehlah terus menulis ya jika ada beberapa perkara yang pelajar ingin mendapatkan penjelasan. Selepas habis daripada sesi briefing kita pada pagi ini, para pelajar semua akan berhubung terus dengan koordinator program masing-masing. Yang saya nampak di skrin ini telah ada banyak link yang diberikan. Jadi saya harap take note kepada WhatsApp link tu dahulu, yang mana nanti kita akan ada briefing pula di peringkat school ataupun di peringkat program. Ini akan dijalankan secara khusus untuk para pelajar baru bagi setiap program, sama ada pada hari ini ataupun bermula pada hari esok. Jadi untuk itu saya daripada Cik Afiq, ada apa lagi yang ingin sampaikan kepada pelajar? Kelas online dia start. Kelas online 24. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Encik Elmi. Saya cuma nak maklumkan kepada pelajar-pelajar sekiranya menghadapi apa masalah pun boleh menghubungi saya. Saya yakin ramai pelajar-pelajar telah pun mempunyai nombor saya dan memang ramai pelajar-pelajar pun yang memang daripada 2 minggu lepas pun sehingga ke hari ini masih introduce yourself. Okey. Oh, ada yang tak kenal Okey, saya Muhammad Afiq bin Syamsuddin. So saya Encik Afiq lah. Saya yakin ramai sebenarnya yang dah kenal saya, yang WhatsApp saya. Ada yang panggil saya puan. Jadi hari ni tahulah yang saya sebenarnya adalah seorang lelaki. Okey. InsyaAllah saya akan berusaha menjawab segala persoalan yang diajukan kepada saya melalui WhatsApp. Cuma kadang-kadang mungkin saya tengah meeting dan sebagainya, jadi saya tak dapat nak jawab panggilan telefon, saya minta maaf. Saya juga dimaklumkan bahawa untuk sesi PT-PTN, kita punya personal in charge Encik Ibrahim daripada Financial Aid telah pun meng-emailkan kepada anda semua tata cara bagaimana untuk memohon PT-PTN secara online. Jadi ada diletak nombor telefon sekali? Ada diletak nombor telefon sekali dalam email tu untuk menghubungi Encik Ibrahim kalau menghadapi masalah. Sekiranya tidak menerima email tersebut, boleh juga WhatsApp kepada saya untuk saya maklumkan kepada Encik Ibrahim untuk forward email tersebut pada pelajar-pelajar yang belum mendapat lagi. Saya rasa itu saja. Apa-apa boleh WhatsApp saya sajalah.
Okay, terima kasih. Ada soalan apa-apa ke? Boleh ke bawah terus tak Fatih? Soalan. Bawah sekali. Mungkin saya ingin stres sedikit ya berkenaan dengan PTPTN kepada pelajar semua. Sila baca dengan detail ya arahan yang diberikan oleh Encik Ibrahim tu, terutamanya berkenaan dengan deadline untuk submission ataupun to fill up the online PTPTN application, kerana sangat penting supaya pelajar tidak terlepas untuk memohon PTPTN bagi semester Oktober ini nanti. Mungkin saya akan minta Encik Ibrahim untuk mengadakan satu lagi sesi khusus secara online untuk guide para pelajar mengisi borang online PTPTN. Itu kita akan uruskan nanti Encik Ibrahim ya. Nanti Encik Ibrahim akan inform dalam grup pelajar dan juga dalam grup program masing-masing berkenaan dengan tarikh beserta waktu untuk demo live isi online PTPTN nanti. Okey. Saya soalan tu, nak kena contact coordinator atau coordinator yang akan contact student? Okay, saya rasa saya boleh jawab ke? Okay. Bagi soalan sama ada pelajar nak contact coordinator ataupun coordinator yang perlu contact pelajar. Okay, macam ni Untuk hari ini, admission telah menerima acceptors dan juga yang mana yang register secara online. Jadi daripada senarai-senarai ini kita akan beri kepada koordinator untuk setiap program, dan koordinator akan membentuklah WhatsApp group dan pelajar-pelajar akan dihubungilah melalui WhatsApp group tersebut. Nanti koordinator akan bagi briefing lah macam mana nak menjalankan kelas secara online, bila nak start kelas dan seterusnya lah. Ya. Saya rasa prosedurnya para pelajar semua akan dihubungi oleh koordinator dari fakulti masing-masing, dari program masing-masing. Ya. Sebab kita ada senarai siapa yang mendaftar hari ini dan dari kursus mana, dan koordinator akan berkomunikasi dengan anda. Walau bagaimanapun, kalaulah ada yang macam kenapa saya tidak dikontak, jangan khawatir, WhatsApp pada Encik Afiq. Encik Afiq akan uruskan, akan pastikan yang pelajar tidak ketinggalan. Ya. Dalam zaman sekarang ni, selain there's no other thing but communicate. Dalam apa cara? Kalau tak dapat email, hantar WhatsApp, hantar message dan sebagainya ya. Dalam chatting ni pun saya tengok ramai juga koordinator dalam chatting ni. Saya tengok Dr. Tan, Dekan of Pharmacy pun ada di situ. Puan Amilin, Puan Amilin adalah coordinator for Bachelor in Business Management. Ada lagi beberapa orang koordinator di situ. Puan Izdiha adalah koordinator untuk program medical imaging. Okey, ada lagi tu ramai ya. So nanti koordinator akan contact. Adakah dia benar, ada soalan ni, adakah dibenarkan stay kat hostel jika di rumah line slow untuk kelas online? Jawapannya ya. Cumanya buat masa ini sebab kita tak nak pelajar ramai mendaftar, ramai-ramai ke kampus, dan itu arahan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, kita tak benarkan masuk sekarang lah. Tapi kalau ada masalah online teaching learning ni di rumah, boleh request. Dan sekali lagi requestnya sama ada koordinator ataupun dengan Cik Afiq. Kita benarkan. Kita tahu ada pelajar yang dari kawasan-kawasan yang susah untuk mendapat internet line, dan memang kita bagi peluang untuk mereka masuk ke kampus, duduk di hostel tapi belajar online.
Ada yang tanya nombor telefon saya lah. Okay. Dia tanya nombor telefon saya. Tu ada soalan tu, macam mana nak submit beasiswa acceptance, email ke siapa? Okey, ada di kalangan pelajar yang dapat email kita tawarkan beasiswa dan derma siswa jadi you boleh, dia ada link di situ. Yang pentingnya macam ni, kita beasiswa dan derma siswa kita ini kita akan tawarkan bila student dah register. Bila dah register, Encik Ibrahim akan filter pelajar-pelajar yang layak dan kita akan tawarkan terus kepada pelajar-pelajar. Jadi kalau siapa yang dah dapat email, you boleh reply email tu kepada scholarship@kpjuc.edu.my, maklumkan yang you terima beasiswa tu. Untuk pelajar-pelajar lain yang belum dapat tawaran, nanti bila dah register, Encik Ibrahim akan tengok senarai siapa yang layak, dia akan hubungi pelajar-pelajar yang layak. Sebab derma siswa contohnya, kita belum boleh tawarkan lagi sebab dia bergantung kepada PTPTN. Jadi bila dah dapat PTPTN nanti, kita dapat senarai PTPTN siapa yang layak untuk derma siswa tu, kita akan terus tawarkan kepada pelajar. Soalan lagi? Ada satu soalan tadi tu. Soalan tentang? Cik Ibrahim, boleh join sikit? Yang ada question tu. Bila kena hantar all form? Kena hantar form. Sekarang lah kan? Form yang mana? Form Zihah. Ada dokumen kot. Ada form. Kalau dokumen bila balik ke asrama nanti baru. Oh, yang physical document. Okey. Itu ada soalan dari Zihah, bila kena hantar all form atau dokumen. Okey, ada soalan dari Zihah, bila kena hantar all form. Jadi form ni kena hantar bila datang ke universiti nanti. Nanti kita bila keadaan dah reda, kita akan maklumkan pelajar, sudah pelajar boleh datang ke kampus, masa tu baru bawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Soalan atas itu beasiswa lagi. Ada soalan? Apa syarat-syarat? Okey. Apa syarat-syarat untuk mendapat beasiswa penuh? Boleh tak apply beasiswa pada tahun kedua? Buat masa ni, KPJUC tawarkan beasiswa, kita tak tawarkan beasiswa penuh. Yang kita tawarkan ialah, yang banyak kita tawarkan ialah beasiswa, kita panggil tuition waiver. Tuition waiver ni ada yang 20, tuition waiver ni discount lah. Kalau contohnya kalau untuk program-program diploma kalau you dapat 5A ke atas, kita bagi 20% diskaun. Kemudian kalau dapat 9A, kita bagi 40% diskaun. Tetapi KPJ juga ada beasiswa penuh yang ditawarkan oleh hospital-hospital. Cuma jumlahnya agak terhad. Iaitu bila pelajar dah masuk, kemudian baru kalau ditawarkan lah, kita akan bercakap dengan hospital. Bila dapat tawaran, itu kita akan maklumkan pelajar bila dah mula masuk ke college nanti. Itu untuk beasiswa penuh lah. Soalan lagi? Ada soalan lagi? Boleh terangkan tentang aktivitis fee, orang faham. Aktivitis fee? Ada tak yang dijawab semua. Bila kita tahu permohonan PTPTN lulus atau tidak? Okey, Assalamualaikum. Saya Encik Ibrahim. Saya telah mula menghantar sebenarnya manual PTPTN tu bermula Sabtu lepas, Ahad dan hari ini juga. Bila kita tahu student tak boleh datang kampus, kita dah hantar manual tu melalui email. Ada juga email yang reject, insyaAllah hari ini kita akan rectify. Okey, mengenai soalan bila kita tahu lulus tak lulus tu, kita tahu minggu pertama atau kedua bulan 11 nanti. Sebab tarikh tutup kita 30 hari bulan 10, dia akan tutup sana proses, dan minggu pertama, minggu kedua bulan 11 kita tahu dah lulus. Selalunya luluslah selagi kita tidak ada blacklisted dengan PTN, insyaAllah. Saya dapat 8A SPM, betul ke? Sekejap tak dapat. Betul ke ada diskaun yuran? Ya, untuk 8A SPM kita ada diskaun yuran sebanyak 30%. Sebab 30% lah. Ya.
Jadi bila sama juga macam saya kata tadi, bila masuk nanti, bila you dah register, minggu depan Encik Ibrahim akan lihat senarai pelajar-pelajar yang dah register dan kita akan sit down dan tawarkan kepada pelajar-pelajar yang layak. Macam mana nak apply derma siswa? Okey, derma siswa ni sebenarnya ada pelajar yang apply online, tapi siapa ada you apply, kita apply. Sama juga prosesnya ialah bila you masuk, you register, kemudian you apply dulu untuk PTPTN. Kemudian bila kita dapat maklumat dari PTPTN bahawa pelajar ini adalah pelajar yang menerima PTPTN pada kadar B40, dan untuk program-program yang kita sebut tadi itu yang kita sebut sebelum ni, iaitu program fisioterapi, medical imaging, healthcare management dan health information management. Kemudian kita akan terus tawarkan derma siswa. Maknanya tak perlu memohon. Okey? Ada pelajar dari Brunei ni tanya. Bazlina ya. Bazlina, selamat datang ke KPJ UC. Bazlina dari Brunei. Ada soalan untuk Prof Zahir. Is there any chances for international students to get scholarship for degree in KPUC after they do foundation in science? Foundation nak masuk ke degree. Okey, scholarship kita dia terbuka kepada semua pelajar, sama ada pelajar lokal atau pelajar international. Jadi maknanya Bazlina Bazlina dari Brunei. Dari Brunei Mana Bazlina pun layak. Lepas tu bila mula buat foundation, kena pastikan dapat grade yang bagus. Kalau dapat grade 3, contohnya lah, kalau dapat grade 3.9 semasa foundation, kemudian kita akan bagi 40% diskaun. 40% diskaun tu banyak 48,000. Memang layak untuk, bukan saja untuk lokal tetapi juga terbuka kepada international student. Okey. Apa kemudahan fasiliti yang tersedia dekat kampus kawasan sekitar? Itu kita serahkan kepada Encik Hilmi. Okay, terima kasih Idam Mukhlis ya. Seperti mana-mana universiti, alhamdulillah di KPJC ini kita mempunyai kemudahan akademik dan juga fasiliti support yang mencukupi dengan kemudahan pembelajaran seperti kelas yang baik, skills lab ya, terutamanya untuk latihan pelajar, hostel accommodation untuk pelajar-pelajar diploma dan pelajar tahun pertama, degree program, kemudahan fasiliti sukan juga terdapat di kampus. Sementara di sekitar KPJ UC terutamanya di Nilai ini kita kalau kita nak kata tempat untuk pelajar beriadah memang banyak di sekitar kampus kita. Kemudian untuk kemudahan ke mall alhamdulillah di Nilai ini kita ada banyak mall yang besar-besar seperti Aeon, dan juga kalau pelajar nak ke Kuala Lumpur, KTM Commuter yang berdekatan, sistem transportation pengangkutan yang agak baik di Nilai ini, tidak ada masalah untuk pelajar pergi dan balik ke rumah. Jadi insya-Allah saya akan buat basikal. Mungkin untuk tujuan riadah juga kita galakkan para pelajar kita untuk membawa sebagai contohnya basikal lah ya. Boleh datang ke kampus daripada hostel ke bangunan akademik ini ataupun berjalan kaki lah untuk beriadah di sekitar Nilai, di Pekan Nilai ini. Okay, soalan dari Nuzul. Assalamualaikum, maaf saya nak tanya, pelajar perlu balik ke kampus ke memandangkan semua kelas online sampai satu tempoh baru di tahun kemudian? Okey, buat masa ni seperti kita tahu minggu lepas dan minggu ni jumlah bilangan yang dijangkiti COVID ni sangat tinggi, 3 angka, yang paling tinggi selama ni dah 3 hari berturut-turut. Buat masa ini, minggu ni contohnya, kita memang tak benarkan sesiapa untuk balik ke kampus demi inilah untuk for the benefit of the students and the staff Tetapi perkara ini dia sangat fluid, dia berubah-ubah. Jadi mungkin katakan minggu depan dah tak ada yang kena jangkitan, jadi kita akan maklumkan sebab pada kita kalau boleh nak student datang secepat yang boleh.
Tapi kita juga melihat kepada arahan-arahan dari kementerian contohnya. Kalau bila dah dimaklumkan, kementerian membenarkan kita mengambil pelajar dan kita akan terus memanggil pelajar untuk datang ke kampus. Okey, ada soalan lagi tak? Bila perlu bayar yuran pendaftaran RM500? Okey. Penting ni. Pembayaran yuran pendaftaran ni, namanya pun pendaftaran kena dibayar semasa mendaftar. Jadi sebenarnya di KPJUC, kita sahkan pendaftaran pelajar apabila pelajar membayar RM500, komitmen RM500. Dan RM500 ini dia sebenarnya bukan bayaran tambahan. Dia adalah sebahagian daripada yuran yang anda perlu bayar. Contohnya, katakan yuran RM50,000. RM500 tu dah termasuk dalam RM50,000 tu, dia bukan tambahan. Jadi macam bayaran pendahuluan lah. Sebab tu ia perlu dibayar semasa pendaftaran. Maknanya hari ni lah, hari terakhir untuk bayar. Sekarang ni ada pelajar, contohnya sekarang ni ada pelajar yang accept. Pay online lah. Pay online. Ada sekarang ni contohnya ada pelajar yang accept, dia accept kita punya tawaran, terima tawaran kita, tetapi selagi belum bayar RM500 tu, kita tak masukkan dalam sistem lagi. Bila pelajar bayar RM500, barulah kita anggap pelajar sah mendaftar untuk program kita. Ya? Dan boleh bayar secara online kan, ada maklumat semua dah dihantar kepada pelajar bersama-sama dengan surat tawaran. Pembayaran pengajar macam mana? Biasa perlu bayar yuran pengajar. Siti Nur Alia berkenaan dengan soalan pembayaran pengajian macam mana ya. Selepas para pelajar mendaftar pada hari ini, semua pelajar akan mendapat invoice daripada Department of Finance ya. Semua pelajar akan mendapat invoice, tuntutan bayaran. Jadi berdasarkan tuntutan bayaran ataupun invoice tersebut, terdapat instruction bagaimana pembayaran tersebut akan dibuat beserta dengan nombor bank serta bagaimana untuk menghantar bukti pembayaran. Ada soalan daripada Syabina ya. Syabina tanya macam mana nak buktikan pembayaran. Paling mudah sekali adalah dengan cara pelajar mengambil gambar resit ataupun bank in slip yang pembayaran itu telah dibuat ya di ATM machine, kemudian hantarkan kepada pegawai-pegawai kewangan yang namanya tertera seperti di dalam surat acceptance yang dihantar oleh Encik Afiq. Ya, dalam itu terdapat senarai nama pegawai-pegawai finance. Ada 3 orang dalam tu. Jadi you boleh snap the foto bukti pembayaran dan hantarkan kepada nombor handphone pegawai kewangan tersebut. Ada tanya, kenapa kos tertentu saja layak menerima derma siswa? Memanglah kita tak boleh bagi derma siswa semua orang kan. Ada tujuan tertentu. Okay, Prof. Zahir boleh terangkan. Okey, kalau tengok semua program beasiswa dan diploma layak untuk beasiswa. Beasiswa untuk semua program diploma dan program bachelor dan juga foundation in science. Tetapi derma siswa hanya untuk program-program, sebenarnya program-program yang dibenarkan adalah program-program daripada School of Health Sciences dan School of Business and Management. Dan soalannya kenapa derma siswa tidak diberikan kepada farmasi dan nursing yang tak dapat di farmasi dan nursing tu Antara sebabnya ialah kalau tuan tengok dari segi kos kita untuk mengendalikan program-program nursing dengan farmasi ni, program nursing ni memerlukan makmal, memerlukan peralatan makmal yang agak tinggi. Buat masa ini KPJUC hanya dapat menawarkan derma siswa kepada rakan-rakan kita dari B40 untuk program-program yang 4 itu saja dahulu. Mungkin satu masa nanti insya-Allah pada masa hadapan kita akan juga consider untuk tawarkan derma siswa untuk farmasi dan nursing. Satu lagi ialah farmasi dan nursing ni biasa dalam kita punya pengalaman kita, ramai pelajar memang masuk farmasi dan nursing dan mereka mengambil peluang beasiswa tadilah. Tapi pada masa yang sama, industri kesihatan memerlukan juga ramai orang di bidang fisioterapi, dari bidang pengurusan dan dari bidang medical imaging.
Sebab tu dermasiswa ni adalah untuk menggalakkan orang mengambil bidang-bidang yang dalam bahagian healthcare selain daripada farmasi dan nursing juga. Jadi katakan ada di antara pelajar-pelajar kan yang sebenarnya tak pasti nak buat nursing pun okey, nak buat medical imaging pun okey, ya. Dan katakan daripada pelajar ini daripada keluarga B40. Maknanya kalau tak pasti nak ambil nursing pun okey, nak ambil medical imaging pun okey, pada saya mungkin boleh consider ambil medical imaging sebab medical imaging ada dermasiswa. Harap itu jelas lah ya. Saya nak clear sikit terutamanya kepada soalan Idham. Katakan kita mendapat pinjaman PTPTN sebanyak 50%, kemudian baki bayaran pengajian bolehkah dibuat secara ansuran? Memang jumlah pinjaman PTPTN ni memang berbeza-beza ya bagi setiap pelajar, bergantung dengan apa yang pelajar declare nanti semasa memohon PTPTN secara online. Jadi saya ingin saya nak stresskan di sini ya supaya para pelajar semua mengisi borang online PTPTN tersebut dengan berhati-hati ya. Kalau tidak sure, kalau tidak berapa faham, boleh menghubungi Encik Ibrahim dengan sekadar segera. Berkenaan dengan jumlah yang para pelajar dapat, memang secara keseluruhannya tidak akan penuh sebab paling tinggi adalah 70% sahaja. Jadi baki daripada jumlah yuran bagi setiap semester memang akan ada kekurangan yang perlu ditampung oleh para pelajar. Sebaik-baiknya dari KPJUC kami menggalakkan supaya jumlah perbezaan tersebut dibayar secara penuh. Walau bagaimanapun, jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah untuk menyelesaikan perbezaan PTPTN tersebut ya dalam semester tersebut, maka boleh menulis secara rasmi kepada Department of Finance untuk membuat bayaran secara ansuran. Walau bagaimanapun, pembayaran ansuran ini mestilah diselesaikan dalam semester tersebut juga ya, sebelum bermulanya final exam. Ini merupakan satu SOP ataupun standard lah di mana-mana universiti yang memberi kelonggaran kepada para pelajar untuk membayar yuran secara ansuran, tetapi dengan syarat ianya mestilah diselesaikan sebelum penghujung semester ataupun sebelum bermulanya final exam. Okey, ada satu soalan tadi dari Tengku tadi. Tengku tanya, adakah perlu 3.0 untuk dermasiswa? Kemudian Zihah pun tanya juga berkaitan dermasiswa, apakah syarat untuk dermasiswa? Okey, sebaiknya kalau boleh masuk dalam website kita ada detail out tentang dermasiswa. Tapi saya akan ringkaskan ya, sebab mungkin ramai yang minat dermasiswa. Sebab saya rasa sekarang ni dermasiswa kita adalah yang antara offer of scholarship yang paling bagus lah. Tak banyak universiti yang offer scholarship, kita offer dermasiswa ni untuk semua pelajar yang layak. Jadi syarat dermasiswa ni macam ni ya. Pertama sekali, dermasiswa ni adalah untuk program-program tertentu, iaitu program saya cuba ingat ya, iaitu Bachelor in Physiotherapy, Bachelor in Occupational Therapy, Bachelor in Medical Imaging, Bachelor in Business Management and Bachelor in Psychology. Kemudian untuk diploma pula, dermasiswa hanya untuk program-program Diploma Physiotherapy, Diploma Medical Imaging, Diploma Healthcare Management and Diploma Health Information Management. Jadi ada 9 program yang layak dermasiswa. Yang lain tak layak dermasiswa tapi ada beasiswa lah ya. Kemudian syarat-syarat dermasiswa ni, tadi Tengku tanya perlu 3.0 ke atas ke? Sebenarnya dermasiswa ni tidak ada syarat dari segi kelulusan SPM ataupun STPM atau matrikulasi. Syarat dia ialah pelajar diterima masuk ke dalam program tu. Maknanya kalau dah masuk program tu, tak kira berapa A ke, tak kira berapa CGPA, janji layak masuk program, contohnya Diploma in Healthcare Management. Jadi dia dah memenuhi keperluan yang kedua tadi. Keperluan pertama ialah program, keperluan yang kedua ia diterima masuk program ya. Kemudian satu lagi ialah kita hanya tawarkan dermasiswa ni untuk membantu
rakan-rakan kita dari kumpulan B40. Jadi macam mana kita tahu pelajar ni dalam golongan B40? Itu berlaku setelah semasa you apply PTPTN. Ya? Nanti you masuk, bayar RM500 untuk register, jadi finance dah confirm you bayar RM500 dan Encik Afiq daripada admission akan pass senarai kepada Encik Ibrahim. Encik Ibrahim akan tengok, okey pelajar ni ambil program Bachelor Psychology. Okey, kemudian apply PTPTN, PTPTN confirm bahawa pelajar ni mendapat PTPTN pada kadar B40. Jadi kita terus automatik kita akan tawarkan derma siswa. So derma siswa ni tak payah apply. Kita akan bagi kepada semua pelajar yang layak. Ya? Saya harap itu clear. Saya kita go through dengan laju sedikit ya. Soalan kepada Cik Nurul Elia ya. Boleh tak nak gunakan PTPTN? Jawapannya boleh. Nanti boleh minta form ataupun surat daripada Encik Ibrahim, Department Financial Aid untuk apply for PTPTN. Saya boleh lebih tambah ya. Boleh katakan ke semua pelajar KPJUC ni apply PTPTN. Ya, jadi semua pelajar yang apply PTPTN. Tadi ada soalan tadi tentang adakah beasiswa KPJ itu hanya untuk anak staf KPJ kan? Ya. Jadi yang hospital KPJ itu beasiswa itu disediakan oleh hospital KPJ. So hospital KPJ ada sediakan beasiswa untuk anak-anak ya. Dan ada juga JCOP pun ada juga ya, sebab kita ni di bawah Johor Corporation, di bawah Kerajaan Negeri Johor. JCOP pun ada juga scholarship untuk anak-anak JCOP. Tetapi ada juga scholarship hospital untuk yang bukan anak-anak pun ada. Cuma jumlahnya sangat limited lah, sangat terhad. Kalau derma siswa dan beasiswa KPJUC dia tak ada had. Siapa yang layak automatik akan dapat. Okey, kalau dapat derma siswa masih, ni soalan daripada Fabiana Samuel. Kalau dah dapat derma siswa masih perlu bayar setiap semester. Okey. Bila pelajar yang dapat derma siswa ni maknanya dia dapat PTPTN pada kadar B40 ya. Jadi beasiswa pinjaman PTPTN dia tak cover semua yuran. Dia cover paling tinggi pun dalam 75%. Maknanya masih ada lagi 25% yang tak cukup yang biasanya pelajar kena bayar. Tetapi untuk derma siswa yang 25% ni pun tak bayar-bayar. Maknanya KPJUC halalkan yang tak cukup tu dan pada masa yang sama kita akan tawarkan untuk B40 ya, yang layak derma siswa ni kita akan tawarkan wang saku sebanyak RM300 sebulan sepanjang tempoh program. Contohnya 3 tahun untuk diploma dan 4 tahun untuk bachelor. Ada juga bachelor yang 3 tahun contohnya bachelor business management 3 tahun. Jadi sepanjang program tu kita akan bayar RM300 sebulan wang saku. Jadi soalan tadi, adakah masih perlu bayar setiap semester? Tak perlu bayarlah setiap semester. Ya, tak perlu bayarlah. Masuk sini PTPTN akan tanggung pinjaman PTPTN pinjaman PTPTN akan tanggung, kemudian yang lebih tu kita akan cover, top up, KPJUC akan top up dan kemudian kita bagi lagi wang saku RM300 sebulan. So tak perlu bayar. Tetapi saya cuma nak ingatkanlah, pinjaman PTPTN tu adalah pinjaman kepada PTPTN. Itu bukan pinjaman yang KPJUC bagi. Jadi yang itu apabila graduate nanti dah bekerja perlu bayar balik kepada PTPTN. Apa yang KPJUC bagi tu, contohnya yang kita top up dan juga kita bagi RM300 sebulan tu, itu tak perlu bayar balik kepada KPJUC. Itu adalah usaha daripada KPJ Group dan KPJUC untuk membantu pelajar-pelajar supaya dapat belajar dalam bidang kesihatan. Okey, ada soalan lagi tak? Banyak soalan tapi kita boleh jawab kemudian. Scholarship dari pihak lain boleh. Boleh kan? Scholarship dari pihak lain boleh ya, tak ada masalah. Jika ada company ataupun organisasi lain yang nak sponsor tidak ada masalah. Satu semester berapa bulan? Secara umumnya satu semester 6 bulan.
Di dalam tempoh tersebut akan ada cuti semester dan juga tempoh belajar teori dan juga klinikal ya, terutamanya bagi program-program diploma, nursing dan juga health sciences. Bukti pembayaran boleh dihantarkan kepada finance department. Dia Syalini boleh tengok balik ya senarai pegawai di dalam surat offer letter tu. Ada dalam tu ada Afiq kan? Ada ya senarai. Dan dalam admission guideline pun ada juga ya. Yuran pendaftaran nak bayar ke akaun mana, Nur Syairah dalam manual guideline tu dah ada dalam tu. Dibayar kepada Department Finance, bank number serta bukti pembayaran bagaimana kita hantar ya. Oh layak, okey. Dia tak memenuhi satu syarat. Syabina, adakah setiap pelajar akan dinotified? Ya, setiap pelajar akan diberi tuntutan ataupun invoice pembayaran. Jadi setiap pelajar perlu memastikan mendapat invoice pada setiap semester untuk tujuan pembayaran. Kena bayar dalam Jompay. Satu tu, Aidatun Najihah, saya layak dapat mahasiswa tapi saya ambil bachelor farmasi. Jadi tak layak lah Aidatun. Sebab kelayakan mahasiswa ni bukan untuk program farmasi. Jadi saya rasa saya faham, maknanya mungkin pendapatan keluarga kurang dari RM4,000 dan layak untuk mahasiswa. Tetapi mahasiswa ni adalah untuk program-program yang tertentu sajalah. Tak termasuk farmasi. Tak termasuk farmasi. Farmasi ada beasiswa aja. RM90. Banyak kena ditanya pasal RM90. Berkenaan dengan yuran aktiviti pelajar RM90 ni, ini merupakan adalah aktiviti pelajar kampus yang memang kita jalankan pada setiap semester. Ada soalan tadi, jika kami tak berada di kampus perlu ke bayar RM90. Walaupun pelajar tidak ada di kampus tetapi aktiviti pelajar secara online tetap juga berjalan. Ada banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Students Affairs ya, terutamanya untuk di dalam kampus dan juga di luar kampus untuk memastikan pelajar-pelajar kita ya sentiasa beraktiviti. Tambah lagi bila pelajar balik semula ke kampus, terdapat pelbagai program yang dijalankan dan terbuka kepada semua ya untuk menyertainya. Okey, soalan daripada Lakshminia, adakah hanya pelajar yang layak dan mahasiswa akan mendapat elang bulanan sebanyak 300? Ya, hanya penerima dermahasiswa saja yang layak terima RM300 sebulan. Sebab macam ni, kalau boleh KPJUC nak bagi semua pelajar allowance, tetapi kos dia agak tinggi. Buat masa ni kita bantu mana yang kita dapat bantu lagi. Jadi keutamaan kita berikan kepada mereka yang berpendapatan RM400 ke bawah, RM4,000 sebulan ke bawah, penerima bantuan sara hidup dan juga mereka mengambil program-program yang telah kita khaskan. Soalan dari Zihah, Bachelor of Business Management layak dapat mahasiswa? Ya, Bachelor of Business Management layak dapat mahasiswa dengan syarat pendapatan keluarga disahkan oleh PTPN bawah RM4,000 sebulan. Shin, beasiswa terbuka kepada semua pelajar yang memenuhi syarat kelayakan terus dapat diskaun, bukan tempat terhad, betul kan? Bukan. Okey, ya betul lah Shin. Kita tak ada had dari segi beasiswa kita sebab kita akan beri. Ini sebenarnya memang usaha kita untuk membantu pelajar-pelajar Beasiswa untuk membantu pelajar cemerlang dan mahasiswa untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan, keluarga menghadapi masalah kewangan. Jadi beasiswa ni dia tidak ada had apabila kalau layak dari segi kelayakan kemasukan tadi kita akan terus tawarkan. Jadi apa yang berlaku macam saya sebut tadi, bila dah register kita bahagian scholarship akan tapis pelajar-pelajar yang layak dan kita akan liaise dengan account department dan account department semasa hantar bil kepada pelajar-pelajar dia akan siap-siap tolak dah beasiswa nanti. So kita harap ramai pelajar-pelajar yang mempunyai kelulusan yang 7A, 8A, 9A join KPJ Healthcare College supaya kita mendapat pelajar-pelajar yang cemerlang, kemudian graduan-graduan yang cemerlang. Sebab itu tak ada had. Kalau semua yang 9A nak masuk ke KPJC, alhamdulillah kita bagi diskaun.
Dan kalau ada rakan-rakan lain lah, ada rakan-rakan lain yang cemerlang tentunya ataupun yang daripada kumpulan B40 yang masih lagi berminat, masih boleh lagi apply ya. Kita masih banyak lagi kota untuk scholarship dan beasiswa. Masih boleh lagi apply KPJUC. Okey. Itu saja. Terima kasih ya pada semua pelajar yang bertanyakan soalan. Ada beberapa soalan yang saya akan take note dan saya mungkin akan refer balik ya kepada pelajar yang bertanya. InsyaAllah yang mana-mana kurang clear ya, yang tidak berapa clear lagi tu nanti boleh bertanya sama ada dengan Encik Ibrahim, Encik Afiq ataupun saya sendiri. Sementara para pelajar semua akan mengikuti briefing daripada skul masing-masing dan juga daripada koordinator program ya. Jadi tidak ada masalah, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh bertanyakan kemudian. Jadi saya, kalau tidak ada apa-apa daripada Datuk, Prof dan juga Encik Ibrahim, kita sudahi sesi pendaftaran KPJ Healthcare University College dan KPJIC pada pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan congratulations to all of you and welcome to KPJ Healthcare University College.